اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال جل ثناؤه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم. وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه أحمد والحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas pertemuan yang Allah aturkan kepada kita. Allah rezekikan kepada kita pada hari ini kita berada dalam rumah Allah dengan niat i'tikaf. Kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini setelah kita mengerjakan salat asar secara berjemaah. Kita tergolong dalam golongan orang yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardain, barang siapa yang mengerjakan salat pada dua waktu sejuk akan masuk ke dalam syurga Allah Taala. Dua waktu sejuk, satu adalah pada waktu subuh, kedua adalah pada waktu asar. Pada waktu asar ni orang kelang kabut pada hari ini dengan pelbagai aktiviti. Ada yang nak beli makan, ada yang nak beli barang, ada yang nak pergi tengok makanan, ada yang nak pergi tengok orang. Macam-macam keadaan tu ada. Allah Ta'ala rezekikan kepada kita peluang untuk kita duduk dalam sedikit majlis muzakarah ilmiah. Ini merupakan taufik daripada Allah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, Ramadan itu istimewa kerana ianya adalah Ramadan. Ramadan tidak menjadi istimewa kerana adanya Aidul Fitr. Aidul Fitr itu istimewa kerana Ramadan. Antara perkara-perkara yang menyebabkan Ramadan menjadi sesuatu yang istimewa kerana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Rabbul Jalil Jalla wa'ala daripada Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama dunia ini pada Ramadan. Secara jumlah 30 juzuk Allah turunkan ke langit pertama di dunia ini adalah pada bulan Ramadan. Kemudian ulama berbeza pendapat tentang bila masa penurunan Quran ni. Salah satu pendapatlah pada hari yang kita ada ni. Tuan-tuan, perempuan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, bukan kita nak sembang panjang tentang penurunan Quran. Cuma kita nak cerita tajuk kita tentang kehebatan Quran. Apa yang Quran boleh lakukan pada kita. Tuan-tuan, perempuan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, Allah ketika menjelaskan tentang Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan ini bulan yang istimewa. Satu perkara yang menyebabkan Ramadan menjadi istimewa adalah kerana Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan padanya pada bulan ini Al-Quran. Pasal apa Quran diturunkan ni? Quran diturunkan sekadar satu buku untuk cerita kepada kita kisah umat terdahulu ke? Ataupun Quran semata-mata diturunkan kepada kita nak cerita tentang ganjaran pahala, amalan, dosa sesuatu perbuatan dan maksiat ke? Tak. Tetapi Allah jelaskan di dalam ayat ini, hudan linnas. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk. Maksud dia orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dapat hidayat. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Hudan. Al-Quran adalah petunjuk. Kepada siapa? Kepada manusia. Al-Quran bukan petunjuk kepada makhluk yang lain. Tetapi Quran istimewa adalah petunjuk kepada manusia. Termasuk kepada manusia, kata para ulama, tergolong dalam golongan mukallaf adalah golongan jin. Setiap hukum hakam yang difardukan kepada manusia difardukan juga kepada makhluk yang satu lagi yang nama dia jin. Tapi kita bukan nak cerita pasal jin, kita nak cerita pasal hari ni pasal orang, pasal kita. Tuan-tuan, puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjanjikan bahawa Quran jadi petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa Quran menjadi penjelasan, pencerahan, minal huda daripada petunjuk, dan furqan pembeza daripada hak dan batil. Ambil Al-Quran, kita akan dapat panduan dalam kehidupan. Tinggalkan Quran, kita akan sesat di pertengahan jalan. Bahkan di permulaan perjalanan nak sampai kepada Allah lagi, tinggal Quran, kita akan sesat. Tuan-tuan, tapi Allah sebut dalam Quran juga, Al-Quran ini yahdi bihi kathira. Ramai orang dapat hidayat dengan Quran. Yudhillu bihi kathira. Ramai juga orang yang sesat dengan Quran. Tadi duk cerita kata Quran jadi petunjuk. Macam mana Quran ni pula boleh jadi orang sesat dengan Quran? Macam mana pula kontra bunyi dia ni? Allah menyebut dalam permulaan ayat, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mula-mula Al-Quran lagi Allah dah cerita bila Quran jadi petunjuk. Alif Lam Mim, Zalikal kitab. Demikian itu kitab. Ni kitab Quran ni. Kitab ni akan jadi petunjuk, hudan lil muttaqin, kepada siapa yang bertakwa. Takwa tu apa dia? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa berarti orang yang bertakwa itu adalah orang yang mematuhi perintah Allah, tinggal larangan Allah. Orang yang ikut perintah Allah, tinggal benda yang Allah larang. Allah kata buat, jangan buat, dia tak buat. Allah suruh buat, dia buat. Quran jadi petunjuk. Tidak dia baca Quran, dia tak dapat petunjuk. Tuan-tuan, puan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, Quran merupakan mu'jizat. Quran merupakan mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi kekal sampai ke hari kiamat. Mu'jizat bersifat menewaskan. Melihat Quran mendapat pahala, membaca Al-Quran mendapat pahala dan menambah nur di dalam jiwa. Mengambil pengajaran daripada Al-Quran dengan bertadabbur meningkatkan iman dan menjadi petunjuk kepada kehidupan.
mengkaji Al-Quran, maka kita akan melihat jalan petunjuk dalam kehidupan dan keajaiban yang tidak ditemui. Jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, Al-Quran diturunkan untuk menewaskan syair-syair yang hebat pada zaman orang Arab dulu. Tuan-tuan, pada setiap Nabi ni diberi mukjizat yang berbeza-beza. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang hebat pada zaman tu sihir, ilmu sihir. Maka diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam mukjizat yang bersifat seumpama sihir, tapi berbeza, yang boleh menewaskan sihir. Baling tongkat jadi ular, berbeza. Zaman Nabi Isa alaihi salam, kehebatan pada zaman tersebut adalah bidang kedoktoran, perubatan. Hebat bidang perubatan. Maka Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam, boleh menyembuhkan penyakit. Tahaddi untuk menewaskan umat pada ketika itu, membenarkan wahyu Allah Ta'ala. Maka pada zaman Nabi SAW, yang hebat pada zaman tersebut adalah syair. Pada zaman itu orang rasa hebat dengan syair ni. Ilmu kesastraan bahasa Arab telah mencapai ke kemuncaknya. Abu Jahal ni dulu ni dikenali sebagai Abul Hakam, bapa bagi kecerdikan. Tetapi kerana dinisbahkan jahal kepada dia, bapa kepada kebodohan. Sebab apa? Sebab dia tak mau mengkaji, menggunakan akal dia untuk mengenal Tuhan. Nabi bagi banyak hujah pada dia, tapi degil, tak mau dengar. Pada zaman tu orang bersaing, saling challenge antara satu sama lain dalam penulisan syair. Sebab tu ada disebut sebagai sab'ah mu'allaqah, 7 yang digantungkan, syair-syair yang hebat yang digantungkan di Kaabah. Mereka tulis syair yang hebat, gantung di Kaabah. Lepas tu ada orang pula nanti tulis syair yang lebih hebat daripada tu, tewaskan syair tu, turun syair yang digantungkan pertama, letak syair kedua pula. Begitulah sehingga ada, sampai ke hari ini masih ada lagi syair, 7 syair yang hebat. Maka nak menewaskan mereka ni, Allah turunkan Quran. Allah turunkan Quran dan Allah cabar. Siapa-siapa di kalangan nampak yang rasa hebat, bok mai ayat Quran seumpama itu. Allah cabar. Sampai Allah cabar bok mai satu surah. Tak boleh. Tak apa, tak boleh bok mai satu surah. Fa'ti bi ayatin minha. Allah kata bok mai satu ayat sudah macam tu. Tak payah satu surah. Musailamatul Kazzab, dia ni satu orang yang mendakwa kata dia Nabi palsu. Dia tengok surah Al-Fil, hebat susunan surah Al-Fil. Dia dakwa kata dia pun Nabi. Dia pernah mai jumpa Nabi minta kongsi kuasa. Pernah mai jumpa Nabi kata, wahai Muhammad, macam ni lah, kamu jadi Nabi bagi kawasan ni, aku jadi Nabi bagi kawasan ni. Abang Long mai minta kuasa. Tapi Nabi SAW enggan. Nabi menolak. Nabi kata kamu adalah Nabi palsu. Jadi kerana tu dia nak membuktikan kata dia ni Nabi, dia try nak tiru surah Al-Fil. Hebatnya surah Al-Fil ni, dia try nak tiru. Maka dia pun buat satu surah seumpama surah Al-Fil. Walaupun dia ni hebat dalam bidang sastra, tapi bila dia buat saja surah yang dia katakan sebagai macam mana surah Al-Fil ni, orang tertawakan dia. Macam mana bunyi dia? Al-Fil, mal-fil, lahu jismun kabir wa khurqun tawil. Dia kata fil, gajah,
Malfil, apakah itu gajah? Gajah adalah satu binatang yang mempunyai tubuh yang besar, mempunyai belalai yang panjang. Bunyi dia terlampau mudah. Tak boleh nak menewaskan Quran. Sebab Quran, definisi Quran, sifat Al-Quran itu ada padanya Al-Mu'jiz, yang boleh menewaskan yang lain. Satu orang penyair yang hebat di kalangan bangsa Arab, nama dia Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah ni bila dia sampai ke Mekah, maka ketua kaum kafir Quraisy ni kata kat dia, mereka minta kepada dia, hampir dengar sangat, dengar sat Quran ni, yang duk kata-kata Quran ni Muhammad duk baca ni, dengar sat, cuba bagi penilaian kat kami sat, tarang mana sangat ni bacaan dia ni. Baik, Walid ibn Mughirah berkata, dia pun cubalah pergi dengar Al-Quran. Bila dia mendengar Al-Quran, dia berkata, lepas dengar Al-Quran, kaum dia pun berkumpul, semua pakat ramai berkumpul, sebab dia ni syair hebat, penyair yang hebat. Dia pun bertanya, kata mereka, apa pandangan kamu tentang Al-Quran yang Muhammad duk canang-canang ni? Hang dengar tadi macam mana? Walid ibn Mughirah ni bingung. Dia kata, "Madza aqulu?" Dia kata, aku nak kata apa? Dia pun tanya dah, bagi tahu lah pandangan hang ni macam mana. Dengar dah kan tadi, dia dengar bacaan dia ni. Orang kafir Quraisy ni, mereka beranggapan dia akan cantah lah. Tapi bila dia dengar, dia rasa heran. Sampai dia kata, ma aqulu, aku nak kata apa? Lafaz ni adalah ta'ajjub, li ta'ajjub. Dia menzahirkan ketakjuban dia, rasa hebat dalam hati dia. Sampai dia kata, fa wallahi ma fikum rajulun a'lamu bisy'ri minni. Dia kata, demi Allah, dengar ni, di kalangan hamba ni tak ada seorang pun yang lebih tahu, yang lebih pandai, yang lebih pakar tentang syair daripada aku. Aku adalah orang yang paling pakar di kalangan hamba ni pasal bab syair ni. Wala bi rijzihi wala bi qasidatihi wala bi asy'aril jin. Tak ada tentang Al-Quran pada tentang apa penyusunan dan disusunnya. Di bahagian akhir dia macam mana nak susun tu penyusunan dia, macam mana qasidah dia, macam mana syair-syair jin. Pengetahuan tentang yang ni semua ni, akulah yang paling terkehadapan, akulah yang paling hebat dari kalangan hampa. Bukan aku nak cakap besar, cuma aku nak beritahu kat hampa. Tapi kata dia, wallahi ma yushbihu hadha alladhi yaqulu syai'an min hadha. Tapi kata dia, demi Allah, apa yang dibacakan oleh Muhammad ni langsung tak serupa dengan apa yang aku sebut tadi. Tak sama langsung. Kot hampa nak pertikaikan aku, jadi aku bagi tahu bahawa awal-awal aku ni tenaga pakar. Aku memang pakar dalam bidang syair. Bukan syair manusia ya, syair jin pun aku tahu. Tapi bacaan Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam adalah satu bacaan yang ajaib. Tak sama langsung, ma yushbih, tak sama langsung, mirip pun tak. Tak boleh nak mendekati standard pun tak capai. Bacaan ini adalah sesuatu yang hebat. Wallahi inna liqawlihi alladhi yaqulu halawat. Demi Allah, kata dia, sesungguhnya pada ucapan dia, pada bacaan dia tadi, ada satu kemanisan. Orang yang ahli dalam bidang tu, dia faham lah. Macam orang yang pandai dalam bahasa Arab, kan, dia dengar bahasa Arab dia boleh tahu. Orang bila bercakap bahasa Arab dia boleh tahu yang ni Arab kampung ke Arab fasih.
Bahasa Al-Quran ni dia bukan bahasa Arab biasa. Bahasa kitab-kitab ni pun, bahasa kitab turas ni tak sama dengan bahasa Arab moden ni. Bahasa Al-Quran ni adalah mempunyai kesastraan yang tinggi. Rujukan ilmu bahasa Arab ada dalam Quran. Jadi orang yang ahli ni, yang pakar dalam bidang bahasa, bila dia dengar, dia rasa yang ni bukan bahasa Arab biasa ni. Orang biasa, orang yang hebat macam mana tak boleh susun macam ni. Tak boleh capai. Hang tak usah ceritalah hang terel lagu mana pun, tak boleh capai. Orang biasa kalau dengar orang Arab cakap, dia bunyi Arab-Arab sikit kan, orang yang tak mahir dalam bahasa Arab, dia dengar sikit-sikit pun dia cakap, "Woi, dahsyat dah ni. Dia ni cakap Arab ni." Tapi orang kalau yang faham tentang ilmu bahasa Arab, dia dengar sikit bahasa Arab pun dia tahu yang ni Arab kampung ni. Ana mush faham, ana mush alim. Kan dia tengok ni mush ni, dia tahu dia ni yang cakap Arab kampung. Tapi orang biasa kalau dengar, "Woi, dia tu cakap Arab dahsyat. Oh, lancang." Padahal berterabak nahu saraf, tak ada apa pun, berterabak. Baris lintang bungkang. Dia takut sangkut baris, dia pun wakaf kat belakang. Kan? Tapi kalau bahasa Arab yang betul, fasih, dia berbeza. Orang yang ahli, dia dengar, dia rasa, Allah, sedap betul. Kita bagi mudah fahamlah orang-orang yang mahir dalam Quran kan. Orang yang mahir dalam Quran, orang yang pakar dalam bidang tajwid, dia dah biasa dengar dengan bacaan murattal, bacaan bertajwid. Bila dia dengar satu orang baca Quran ni tak ada tajwid, dia jadi sakit telinga, dia jadi serabut. Orang biasa dengar okey lah, dia jadi, ya Allah, hang buat apa ni? Sila air bulan dia boleh marah. Sebab tu kadang kita tak faham kan, ni baca Yasin pun marah. Bukan masalah baca Yasin, dia kata hang buat jenayah bagi Yasin. Setengah tempat lah budak-budak kita, budak-budak hafiz kita ni baca tartil insya-Allah. Setengah tempat dia bagi satu nafas tarawih, Fatihah dia bagi Bismillahirrahmanirrahim. Duduk belakang tu dengar, Allah turbo. Yang belakang kata, "Ustaz, lancar Quran." Dia itu yang belakang kata, "Ya Allah Rabbi, ini bukan lancar Syekh, yang ni jenayah Quran." Sebab bagi di tajwid Quran tu tajwid. Dia dengar tak sempurna sifat huruf, dia rasa, ya Allah, sad tak keluar sin, dia rasa macam, Allah, sakit telinga. Siratal ladzi, kawan tu baca siratal ladzi, mutasyabihat, nak sad dengan sin. Dia rasa sakit telinga. Apa dia ni baca? Kawan tu, apa hang lebih-lebih? Bukan lebih. Bila dia ahli benda tu, dia dah menjiwai, dia tak boleh terima hati dia. Macam itulah nak bagi faham. Jadi kalau kita tak faham benda ni, kita tak faham perkataan Walid bin Mughirah ni. Dia kata, dia bukan nak bercakap besar, dia kata aku ni bukan takat syair manusia tau, jin punya syair pun aku hafal tau tak. Tapi perkataan yang keluar daripada lisan Muhammad ni, yang ni bukan syair, yang ni lain, ada halawah, ada kemanisan. Orang yang ahli Quran, bila dia dengar bacaan Quran, macam mana orang ahli muzik bila dia dengar lagu. Orang yang minat kan, orang peminat zaman 80-an, 90-an, seluruh kan, dengar lagu dia pun tak sedar, kaki dia duk goyang, kepala duk goyang, jiran sebelah dia duk tengok, dia ni macam mana, fanak dah apa. Kan? Ada orang kan zaman lalu kan pakai earphone tu, bukan dulu earphone kecil-kecil, lah ni dia macam mangkuk besar orang tu kan, jangan ganggu maksud dia kan. Dia bubuh dalam tu, dia duduk dengar tu, dia dah masuk alam lain. Dia duduk sebelah kita, kadang dia duduk, kita duduk tengok dia ni macam mana kena sihir ke apa. Dia sedang menikmati. Jadi dia macam ada di alam lain, dia tak sedar.
Begitulah nak cerita dia tentang manis. Orang yang merasai kemanisan Quran ni, dia bila dengar bacaan Quran dengan sempurna sifat huruf, dengan sempurna tajwid dia rasa punya asyik ni sampai dia macam ada di dunia lain. Dia punya rasa seronok tu. Nabi SAW diriwayatkan dalam satu riwayat Imam Ahmad, Huzaifah radhiyallahu anhu satu hari mai semayang qiyamul lail bersama dengan Nabi. Nabi takbir. Lepas Nabi takbiratul ihram, dia mai belah kanan. Dia mai belah kanan ataupun dia duduk belah kiri, Nabi tarik mai ke belah kanan. Dengar Nabi baca surah Al-Baqarah. Nabi baca murattal dengan tartil, dengan waqaf sempurna. Nabi baca perlahan. Dia pun duduk dengar. Semayang belakang Nabi. Nabi baca habis surah Al-Baqarah. Jadi dia ingat, insya-Allah habis Baqarah ni Nabi rukuk. Tak, Nabi sambung pula selepas tu Ali Imran. Habis Ali Imran Nabi rukuk. Tak, sambung pula An-Nisa. Huzaifah radhiyallahu anhu pun batalkan salat, surrender. Nabi sembahyang tuan-tuan. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 juzuk tuan-tuan. Satu rakaat. Ini nak cerita, nak faham halawah tu. Manis tu. Orang yang pakar dalam bidang tu, dia boleh menilai. Dia kata ini bukan syair, ada halawah. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu pada malam dia nak dibunuh, salah seorang isteri dia keluar pada rumah, bagi tahu kepada orang yang duk kepung nak bunuh Sayyidina Uthman. Kata isteri dia kepada mereka, kamu tahu dah orang yang hampa nak bunuh dalam rumah ni, dia ni siapa? Dia ni adalah orang yang akan mengkhatamkan satu bacaan Quran pada satu rakaat salat witir pada setiap malam. Kepala otak kita tak boleh fikir tuan-tuan. Kita dikira satu Quran, kalau nak kira baca lah kan 45 minit satu juzuk. Lepas tu kita kira-kira tak kena matematik kita. Lepas tu kita fikir macam mana lah. Lepas tu kita nak kena petikai pula riwayat tu. Sebab kita rasa kita punya sederhana ni, semayang subuh berjemaah pun kita rasa kira wali dah tu. Bulan Ramadan kita boleh qiyamul lail pun kadang kita rasa macam alhamdulillah, pijak tanah macam tak kena pula pagi tu. Kita dah rasa hebatlah kan, alhamdulillah lah. Kita cerita tentang anak murid Nabi, kita cerita tentang orang yang disegani Nabi. Nabi biasa buka butang atas ni baju Nabi. Bila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu masuk, Nabi akan tutup. Nabi duduk, kadang kain Nabi agak terselak di dalam rumah. Tapi bila Sayyidina Uthman masuk, Nabi akan tutup. Orang yang dicemburui, orang yang kasar, banyak Quran koyak kerana banyak baca. Setiap malam boleh khatamkan Quran dalam satu rakaat. Kalau tak ada manis boleh tuan-tuan. Nabi salat tahajud, hadis sahih dalam Sahih Bukhari, hatta waramat qadamah, sampai buku lali Nabi ni, tumit Nabi ni bengkak. Kalau tak manis boleh. Saya selalu cerita, ada soalan satu hari satu anak muda telefon. Sebelum subuh dia telefon. Biasa saya tak jawab telefon, tengok sebelum subuh ni ada kematian ke apa emergency ni. Jawablah subuh. Angkat phone, tanya, Ustaz saya nak tanya satu soalan. La ilaha illallah. Hang ni subuh, sebelum subuh telefon nak tanya soalan. Dah emergency sangat ni Ustaz, emergency. Apa cerita dah? Dah Ustaz, kalau satu orang tu tangan dia tak boleh nak bengkok. Dia tak boleh nak bengkok, macam mana dia nak semayang? Tak boleh nak bengkok, semayang macam mana yang dia boleh semayang? Dah Ustaz, dia ni, dia bukan cacat. Dia elok tapi malam tu saja tangan dia tak boleh nak bengkok.
Saya kata hang kena ceritalah sikit history dia, apa cerita accident ke apa jadi. Dia kata adalah sikit masalah. Tak apalah, ceritalah dulu baru nak faham cerita dia. Hang ada keuzuran betul ke atau tak ada ke? Dia kata ada. Siapa orang tu? Saya. Dah apa jadi? Dah malam tadi duduk tengok, dia kata duduk tengok saya tadi pukul 12 nak tidur dah. Duk tengok Facebook ni tak sedap, duk tolak duk scroll tu tak sedap. Tengok nak subuh dah. Baguslah beriman juga tu. Nak pergi sembahyang subuh dia punya kerah duk pegang phone ni, tangan dia krem. Bila dia sedar? Bila dia sedar nak azan subuh dah, azan tahajud. Pening kan dah benda azan tahajud. Azan tahajud tu baru dia sedar. Lepas tu dia rasa krem tangan ni. Tak boleh nak turun. Rasa kerah itu dia rasa panik. Macam mana ustaz? Saya kata hang kira kategori waliu. Boleh telefon tanya. Ada orang kalau time tu dia tak ada dah subuh kubur dah. Subuh kira mayat dah. Kan? Sampai dah pukul berapa? 5.30 lalu. Kira hang boleh telefon tanya nak sembahyang ni kategori wali lah. Tuan-tuan, saya bukan nak cerita kisah tu. Tak, dia punya tak sedap tu. Dia kata start pukul 12 tadi dia nak tidur, dia tolak sedap tadi pukul 5 lah, 5.30 sebelum subuh tadi lah. Sedap tangan dia krem. Makna selama dia tengok tu dia tak sedap, tak ngantuk pun. Yang ni contoh yang senang faham. Yang ni contoh contemporary. Kita pun boleh jadi ke? Nak tengok sikit punya pukulan tengok 2.30 pagi. Inna lillah. Sikit tu, kalau banyak boleh sampai subuh. Apa yang buatkan kita tak rasa tu? Manislah, halawah, kemanisan tu. Kemanisan itulah yang dia nak cerita ni. Kemanisan itulah yang Nabi boleh sembahyang sampai bengkak kaki ni. Kemanisan itulah yang membuatkan Sayyidina Uthman boleh sembahyang 1 rakaat sampai baca 1 Quran ni. Halawah. Kita cerita pasal tentang manis. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, kata beliau, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku mendapati pada ucapan dia ada satu kemanisan, dan ucapan dia ada satu ketinggian. Ianya adalah satu perkataan, wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih, wa innahu la yahtimu ma tahtahu. Sesungguhnya bacaan dia ni adalah tinggi dan tak ada yang boleh meninggi daripada dia, tak ada yang lebih hebat daripada bacaan ni. Dan bacaan ini akan menjatuhkan segala syair-syair, segala sastra-sastra yang lain akan duduk bawah dia. Ini pengiktirafan seorang penyair yang hebat, seorang sastrawan yang hebat. Dia belum terima Islam. Dia belum terima Islam. Cerita tentang Quran. Tuan-tuan, kita baru cerita tentang sifat Quran dah 34. Masa sangat mencemburui kita. Ini sifat yang ada pada Quran. Quran yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu jadi petunjuk. Jadi Quran nak jadi petunjuk, kena amal dalam kehidupan. Sebelum nak amal dalam kehidupan, mula Al-Quran kena tengok dulu, baca dulu. Tapi inilah masalah masyarakat kita. Kadang macam-macam benda kita boleh baca. Handphone kita boleh baca, sibuk dengan handphone boleh. Tapi Quran pada hari ini mahjura, telah menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Di Mesir diperbuat macam mana satu kartun tu dalam paper bulan Ramadan. Selalu dia ada kartun ni, tiap-tiap Ramadan dia keluar. Bulan Ramadan dia buat macam satu kartun, satu orang dia bubuh tangga tinggi atas rumah dia. Bulan Ramadan dia nanti dipanjat anak tangga tu naik sampai ke atas, sapu Quran yang duduk dekat atas tu, sapu buat turun. Lepas bulan Ramadan dia panjat balik tangga tu, naik atas, dia pergi bubuh balik. Maksud apa? Bulan Quran, bulan Ramadan sibuk dengan Quran, lepas Ramadan hilang habis daripada Quran. Yang lebih malangnya kita pada hari ini
Ramadan pun serupa, tak Ramadan pun serupa, kita dengan Quran masih lagi bersikap jauh daripada Quran. Kelebihan dia tuan-tuan, pada siapa yang pernah sempat di Mesir, bulan Ramadan ni hebat, bulan Ramadan. Masyarakat sana dengan Quran. Kita boleh tengok orang duk jaga guard, dia jadi guard ni, sambil dia jadi guard, dia baca Quran. Kita boleh tengok polis trafik ni, sambil dia duduk jaga trafik ni, dia duduk tepi saat lagi dia buka Quran. Di mana-mana kita boleh tengok orang baca Quran. Lebih pelik daripada tu, kita naik bas, ada perempuan pakai skirt ni, rambut pun free hair, dia pun bawa keluar pada handbag baca Quran. Ajaib. Bulan Quran, tapi kita dengan Quran. Ada orang pula kata, lah Ustaz, baca Quran ni tak guna, mula kena faham. Hang Quran pun tak pegang lagi nak faham apa dia. Tiap-tiap Ramadan kita nanti semangat tengok orang tadarus Quran. Lepas Ramadan insya-Allah saya nak kena cari satu orang guru belajar, guru mursyid pula tu. Lepas Ramadan guru tak jumpa, jumpa Ramadan tahun depan. Macam itulah duduk beredar, sebut macam ni dah 3-4 tahun tuan-tuan. Quran mukjizat tuan-tuan. Allah sebut nahnu nazzalna al-Quran, kami yang turunkan Quran. Allah sebut dalam Quran, Allah galakkan kita hafal Quran. Walaqad yassarna al-Quran, kami dah bagi Quran ni jadi mudah. Allah sebut fihi shifaa'un wa rahmah, Quran ini dalamnya ada syifa dan ada rahmat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ketika menerangkan makna syifa' wa rahmah dalam kitabnya Da' wa Dawa, kata beliau, syifa' bagi apa ni? Penyakit dalaman rohani dan luaran, Quran. Ada penyakit hasad, dengki, ada penyakit hati, nak bagi sembuh, Quran. Penyakit jasmani, Quran boleh menjadi penyembuh. Cuma Quran hanya berfungsi bila kita yakin. Tak yakin tak jadi. Ada orang baca surah Al-Fatihah menjadi penyembuh kepada banyak penyakit dia. Ada orang baca Baqarah tak ada apa, tak yakin. Quran syifa tuan-tuan, Quran hudan tuan-tuan, Quran petunjuk bagi kehidupan kita. Tuan-tuan, puan dan dirahmati lagi dikasih oleh Allah Ta'ala, karena tu langkah pertama nak mendekati Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ni bulan Quran. Dekati Al-Quran dengan membaca Quran. Kita sebut satu hadis Nabi SAW, apa kelebihan dia? Quran adalah pemberi syafaat yang syafaat dia takkan ditolak oleh Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Hakim. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih di atas syarat Imam Muslim. An Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaum al-qiyamah. Al-Quran dan puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memberi syafaat kepada satu orang hamba itu pada hari kiamat. Puasa ni dan Quran akan bagi syafaat kepada seseorang pada hari kiamat. Baik. Puasa dan Quran ni nanti berdialog dengan Allah. Yaqulus siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin-nahari fashaffi'ni fihi ya Allah. Puasa nanti kata, ya Allah, aku telah tahan hamba-Mu ini. Aku telah menegah hamba-Mu daripada makan dan segala perkara berkaitan dengan syahwat pada siang hari. Dengan sebab tu ya Allah, dengan keberkatan aku ni ya Allah, Engkau terimalah syafaat aku. Kau terimalah syafaat aku padanya, pada hamba ni. Puasa bagi syafaat. Yang kedua, wa yaqulul Quran, dan Al-Quran akan berkata, berhujjah di hadapan Allah Ta'ala, mana'tuhul nauma bil-laili fashaffi'ni fihi ya Allah, aku telah halang hamba-Mu ini daripada tidur pada waktu malam,
kerana dia sibuk membaca Al-Qur'an ya Allah, maka kamu terimalah syafaat aku padanya. Quran akan memberi syafaat kepada satu orang hamba. Ibnu Rajab Hanbali Al-Hanbali rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan hadis ni, menjelaskan hadis ni dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, kata beliau, Al-Quran innama yashfa'u liman mana'ahu minan naumi bil laili fa innal Qur'an fa inna man qara'a al-Qur'an wa qama bihi faqad qama bihaqqihi fayashfa'u lahu. Kata beliau, Quran ni hanya akan bagi syafaat kepada siapa? Siapa yang sibuk baca dia, siapa yang sibuk membaca dia. Sampai malam kadang dia tak dan nak tidur, dia lewat nak tidur. Pasal apa? Sibuk baca Quran. Lepas tarawih tadarus Quran. Depa ni nanti mapat. Awak tadarus nak kena buat malam, siang tak boleh. Siang pun masuk juga. Orang yang sibuk dengan Quran. Kata beliau, kerana sesungguhnya Al-Quran hanya akan bagi syafaat kepada orang yang menunaikan hak dia. Hak yang pertama, baca. Jangan kita pertikaikan. Baca ya, kalau tak amal, tak faham makna, tak guna, nanti dulu. Baca dulu. Lepas baca Quran, baru kita dah baca Al-Quran, kita naik satu stage. Baca dengan tajwid Quran. Quran baca dengan tajwid. Kemudian kita naik satu stage, tengok terjemahan Quran, terutama Ramadan ni. Allah berdialog, berbicara, berkomunikasi dengan kita dengan Quran. Allah tanya kat kita dalam Quran, afara'aitum ma'al ladzi tashrabun? Hampa tak tengok ke ayat yang hampa duk minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Hampa ke buat turun pada langit? Hampa ke buat turun daripada awan, atau kami yang buat turun? Bila kita baca dengan faham, hati kita akan tunduk kepada Allah Ta'ala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Allah berkomunikasi dengan kita dengan Quran. Apakah hampa sangka kata kami cipta hampa ni sia-sia, abasa, tak ada matlamat apa pun? Wa annakum ilayna la turja'un, dan hampa takkan dikembalikan kepada kami? Istifham ni dipanggil istifham inkari. Macam bapa bila tanya ke anak tak mau nak belajar, bagi tuition, bagi duit segala-gala. Apa lagi yang aku tak buat kat hang? Bukan dia tanya, dia petikaikan perbuatan anak tu. Begitulah Allah tanya kepada kita. Ma gharrakum bi rabbikal karim. Allah tanya, wahai hamba-Ku, apa yang memperdayakan kamu daripada Tuhan kamu yang maha mulia? Fa aina tadhhabun? Mana nak lari pada aku, wahai hamba-Ku? Macam satu orang anak, ibu dia tanya, mana nak lari daripada mak ni? Sampai bila ni hang tak mau mai jumpa mak ni? Alangkah indahnya bila kita memahami potongan-potongan ayat tu. Kita secara tak langsung sedang berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi. Kita rasalah feel dia. Tapi kalau kita tak tengok terjemahan Quran, tapi janganlah kita pandai-pandai pergi tafsir Quran pula. Terjemah, tengok terjemahan. Lepas tu tadabbur Quran, tengok terjemahan dan berfikir. Lepas tu naik satu stage lagi, tafsirul Quran. Ini semua perlu rujuk kepada orang yang ahli. Tuan-tuan, banyak lagi stage tentang Quran. Ilmu Al-Quran masa tak mencukupi. Kalau kita ingat nak sentuh sikit, terlalu luas. Sampai ke hari ini tafsir-tafsir yang baru masih dikarang. Sampai hari ini rahsia-rahsia Quran tak pernah tamat, tak pernah habis. Pengarang tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili, kata beliau, setiap kali aku membaca Al-Quran aku mendapat penafsiran yang baru. Dia dah karang kitab tafsir, tapi
Tapi setiap kali baca balik ayat tu dapat pemahaman yang baru, baca lagi dapat kepahaman yang baru. Ada orang bukan Islam dapat Islam dengan tengok Al-Quran. Malanglah kita yang Islam ni tak dapat petunjuk pada Quran, pasal kita jauh pada Quran. Kita terhibur dengan lagu-lagu, muzik dan sebagainya, tapi hati kita tak terjentik, tak terasa pun bila dengarkan bacaan Quran. Dalam rumah kita mabuk dengan segala muzik. Tak ada siapa pun dalam rumah kita yang cintakan Quran, rasa nikmat Al-Quran, hidup suasana bacaan Al-Quran. Tuan-tuan, masa tak mencukupi, masa sangat mencemburui kita. Satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai penutup pada muzakarah kita pada hari ini. Quran sangat hebat, tuan-tuan. Kehebatan Quran akan menjadikan kita manusia yang hebat. Sayyidina Umar satu hari bila dia jalan di kawasan jajahan dia, satu hari dia jumpa satu orang gubernur dia lebih kurang. Dia tengok kawan tu melantik satu orang hamba untuk jaga satu tempat. Ibnu Abi Abza nama hamba dia. Dia tanya, pasal apa hang bagi hamba jadi ketua kawasan ni? Dia kata, kerana dia menghafal Quran. Sayyidina Umar pada ketika itu meriwayatkan satu hadis betul. Kalau macam tu keputusan hang betul. Kerana Quran ini yarfa'u aqwaman wa yada'ul akharin, dia akan meninggikan sebahagian orang dan merendahkan sebahagian yang lain. Al-Quran boleh berhujah depan Allah minta syafaat, tak ada mana pun. Puasa dan Al-Quran. Kerana itu Abu Umamah Al-Bahili berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Quran. Abu Umamah kata, aku dengar Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, bacalah Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sekurang-kurangnya sebab apa? Kerana Quran ni akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada ashabul Quran, kepada ahli-ahli Al-Quran, kepada pembaca-pembaca Al-Quran. Siapa pun tak boleh bantu kita di yaumul qiyamah, tuan-tuan. Tapi Allah jadikan teman. Ada lagi hadis-hadis yang nak cerita Quran ni boleh bantu pada di alam kubur lagi. Di alam kubur, tuan-tuan, yang boleh bantu kita apa dah? Tabarakalladzi Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis Nabi cerita dalam kubur lagi, Quran ni akan datang dalam bentuk satu orang lelaki. Dia akan meluaskan kubur kita. Panjang hadis tu, masa tak mencukupi. Quran kita nak cerita cukup banyak, manfaat dunia, manfaat di akhirat. Dunia lagi Quran menjadi penyembuh kepada penyakit kita. Dunia lagi Quran akan memberi ketenangan kepada jiwa kita. Ada orang kita stres, tension, depression pada hari ni, baca Quran. Baca Quran. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan ingat kepada Allah hati akan tenang. Zikir yang paling tinggi Al-Quran. Dekatilah Al-Quran, jadilah ahli Al-Quran, jadilah golongan-golongan yang rajin bersama dengan Quran. Kita akan mendapat syafaat daripada Rabbul Jalil Jalla wa'ala yaumul qiyamah nanti. Di dunia kita akan mendapat ketenangan bila kita bersama dengan Quran, kebahagiaan bila kita bersama dengan Quran, kita bersama dengan Rabbul Jalil Jalla wa'ala. Bila kita membaca Al-Quran, kita seolah-olah sedang berkomunikasi dengan Rabbul Jalil Jalla wa'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan Ahlul Quran. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma
inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna min ashabil Qur'an, Allahumma ja'alna min ashabil Qur'an ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala ali Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dalam penyampaian saya, jutaan kemaafan dimohon pada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah.